saya dapatlah ubah sikit hidup saya, sebab saya pun dengan adik-beradik saya paling susah. Long amat berpuas hati kepada pejabat agama Islam bahagian Negeri Pahang memberi sumbangan kepada Long untuk menjual pau di Bandar Pekan. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kita bertemu lagi dalam rancangan Ikon Asnaf. Ya, Fiz. Kali ni kita nak ke negeri mana pula? Okey bang, dalam episod kali ini kita akan ke negeri Pahang. Penubuhan Pusat Kutipan Zakat Pahang pada 16 September 1995 dan mula beroperasi pada 2 Januari 1996 adalah bertujuan bagi meningkatkan kutipan zakat di negeri Pahang yang bermula sejak tahun 1983. Hari ini, kewujudan Pusat Kutipan Zakat amat penting dalam menjalankan urusan yang berkaitan dengan pengurusan kutipan zakat harta di negeri Pahang. Kesemua usaha luhur ini adalah jambatan ikhlas yang didirikan oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang untuk membantu asnaf berdikari dan seterusnya membebaskan diri mereka daripada bergantung hidup dengan bantuan. Bentuk bantuan yang diberi kepada asnaf ni, khususnya golongan fakir miskin lah, ialah sesuai dengan kemahiran mereka atau sesuai dengan kemahuan mereka. Antaranya kalau mereka itu suka menjahit dan ada kemahiran menjahit, kita bagi perkakas-perkakas menjahit dan modal sedikit. Kalau mereka itu mau menjaga dan ada kebolehan untuk memandu, kita bagi motosikal roda 3. Dan ada juga di kalangan yang mahir tentang nelayan, kita bagi bot, bagi enjin tentang makan ikan, dan juga ada juga yang lebih komersial yang buka kedai dobi. Jadi pelbagai bentuk mengikut selera dan kemahiran asnaf itu sendiri. Kemiskinan itu tidak dipinta, tetapi boleh diusir dengan usaha. Benih aspirasi inilah menjadikan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang organisasi zakat yang agresif di negara ini dalam membina harapan mereka terhadap kecemerlangan pembangunan asnaf di negeri Pahang. Oleh kerana pembasmian kemiskinan ini agenda bukan sahaja agensi Rancangan Islam, ini bersamalah sama ada kerajaan itu sendiri, agensi-agensi berbentuk yang lain. Dan kita sebenarnya kita menjalankan kursus ni, kita juga ada mendapat kerjasama seperti Jek Mara, Tekun, ada juga daripada College Community, dan ada juga lah daripada agensi-agensi lain yang juga memberi pemudah cara lah kepada majlis dan mengucurkan cadangan yang kita fikirkan benda yang juga sesuai dengan asnaf. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia.
Rosmawati binti Usman berusia 40 tahun dari Felda Kampung Awah, Temerloh, Pahang. Beliau bersama suaminya, Mazlan bin Muhammad, 46 tahun, menjalankan perniagaan dodol. Mula-mula saya nak start ni, saya berniaga pasar malam. Mula-mula suami saya ni mesti rumput apa semua lah. Lepas tu, kira pendapatan kurang lah. Orang berniaga macam-macam. Orang buat benda yang sama. Saya jual kek, orang buat kek. Saya buat kuih, orang buat kuih. Jadi, kurang juga pendapatan. Saya hanya ada motor dengan suami saya, 2 orang. Kami naik motor. Pergi mana-mana pasar malam. Lepas tu, nak lama-lama fikir, bang, kita buat dodol lah. Dari itulah saya start buat dodol. Bantuan zakat yang diterima oleh Rosmawati berupa peralatan mesin penguli tepung yang diberikan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Desa Melayu Pahang, MOIP. Adalah Encik Mazlan bin Muhammad adalah merupakan seorang daripada asnaf Majlis Agama Islam dan Desa Melayu Pahang, di mana beliau telah diberikan bantuan itu alat untuk mengadun dodol daripada pengaduan yang secara tradisional kepada pengaduan yang lebih moden lah, untuk meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan lagi jumlah pengeluaran dodol yang dihasilkan oleh Encik Mazlan suami isteri. Di mana daripada hasil bantuan yang diberikan oleh Majlis Agama Islam dan Desa Melayu Pahang ini, beliau telah dapat meningkatkan jumlah pengeluaran dodol dia daripada pendapatan 500 sebulan kepada 1,300 sebulan. Dan pendapatan dia akan bertambah, terutama pada musim-musim perayaan, terutama pada musim hari raya. Dan harapanlah dia daripada Majlis Agama Islam dan Desa Melayu Pahang terhadap masalah ini, semoga beliau akan dapat meningkatkan pendapatan dan seterusnya beliau akan dapat membantu keluarga beliau untuk keluar daripada kelompok kemiskinan, dan seterusnya insya-Allah pada satu masa nanti beliau akan menjadi seorang usahawan yang berjaya dan mampu untuk mengeluarkan zakat khususnya. Pada mulanya dulu saya membuat secara tradisional, iaitu menggunakan kayu api. Tapi kerja tu agak rumit sikit lah, sebab memerlukan masa dan keadaan. Kalau hujan saya tak dapat untuk meniaga dodol, membuat dodol. Jadi dengan bantuan mesin dodol yang diberi oleh Pejabat Agama Islam MOIP Negeri Pahang ni, proses membuat dodol jadi lebih mudah dan pengeluarannya insya-Allah boleh bertambah lah. MOIP ni dia bagi bantuan sebenarnya dekat bank dalam bentuk mesin. Macam akak dia bagi kursus. Setiap kali kursus dia akan panggil. Sebab ni pun dia ada cakap ada kursus usahawan. Baru ni dia bagi kursus kuih bangkit, popiah, murtabak, roti canai, donat. Dia buat mi kuning. Dalam konteks fakir miskin, kita lebih mengesyorkan berbentuk kursus dan latihan selain pada bantuan modal dan peralatan itu tadilah. Yang mana kita dengan kursus dan latihan ni dia lebih kepada supaya asnaf tu tidaklah semata-mata bergantung pembiayaan daripada agensi pemberi bantuan, contoh seperti Majlis Agama Islam Negeri. Jadinya kita cuba memberi dia usahalah untuk berdikari. Mana kita fokus kepada program pembangunan asnaf itu sendirilah. Selain pada pembiayaan yang mungkin sesuai dengan asnaf seperti mana orang yang kurang upaya dan sebagainya, ini melibatkan pembiayaan. Ada yang bulanan, ada yang bentuk tahunan dan ada yang bentuk one off permohonan kepada kita. Semua itulah. Macam Kak Ros tak ada modal. Sebab hari tu dia memang ada bagi modal 800, lepas tu dengan mesin tu lah. Duit baki tu dia bagi kan. Lepas tu Kak Ros dah berikan modal lah tu. Yang tu lah bertahan sampai sekarang. Maknanya macam Kak Ros tu pendapatan lain tak ada. Harap kami yang tu. Jadi kita pusing yang tu lah. Yang tu makan, yang tu pusing modal lah. Lepas tu cabaran kalau persaingan dodol ni Kak Ros tak boleh bimbang. Sebab Kak Ros sekarang ni
Kalau dekat pasar malam atau Pekasari, Kak Ros punya memang berbeza dengan orang lain saja. Sebab yang Kak Ros saja seorang yang buat beras pulut tumbuk. Memang kalau kat Temerloh, memang beras tumbuk Kak Ros seorang je yang buat. Sebab boleh kalau pergi ke kedai-kedai, ke pasar-pasar tu, boleh bezalah dua-dua dia. Maknanya dia orang dah tahu dah. Kalau dia orang tengok sembok Kak Ros, dulu ada sembok lama lah yang ada kat rumah ni yang baru. Yang dulu memang tulis Kak Ros beras tumbuk. Sebab Kak Ros pernah memang ada untuk seorang lah, dia duduk kat Australia, dekat Temerloh Jaya. Dia memang customer Kak Ros. Kalau raya dia baliklah. Dia memang akan bawa ke sana dia buat tempahan. Sebab memang Kak Ros seorang je yang buat beras tumbuk. Kalau dekat Temerloh lah, Cenor. Meneruskan legasi dodol Pahang. Itu adalah hasrat Rosmawati bersama suaminya. Hanya dengan sebuah motosikal, Rosmawati dan suami berulang-alik memunggah peralatan perniagaannya. Ibarat pasangan pengantin baharu, kemana sahaja pergi mesti berdua, kerana mereka saling memerlukan di antara satu sama lain. Tanpa seorang daripada mereka, kerja tidak akan menjadi. Ibarat aur dengan tebing atau bumbung dengan tiang, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Ugama Islam Negeri Pahang kerana telah membantu kami dengan cara memberi kami mesin dodol ni. Jadi insya-Allah selepas ni jika perniagaan saya bertambah maju, insya-Allah selepas ini dapatlah saya mengeluarkan zakat untuk membantu asnaf-asnaf yang memerlukan. Setiap insan di dunia ini diberikan rezeki masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita sebagai manusia janganlah berputus asa dengan kemiskinan dan kepayahan hidup. Gunakanlah tenaga kudrat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki bagi menyara kehidupan keluarga. Beronah berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Jika pergi atau singgah ke Pekan Pahang, anda jangan terkejut atau berasa pelik jika mendengarnya orang berkata, "Pau, pau," dan kemudian disambut pula oleh orang lain, "Lai, lai," khususnya di stesen minyak Petronas yang terletak di Bandar Diraja Pekan Pahang Darul Makmur. Perkataan itu sebenarnya bukan asing, malah sudah menjadi satu trademark atau kata laluan atau tanda pengenalan, bukan sahaja bagi kebanyakan penduduk tempatan, tetapi juga orang luar yang biasa singgah di situ. Kalau Jepang ni, lom pergi ke satu tempat, lepas tu lom menyaja lah. Panggilan lom, pau-pau, lai-lai, pau-pau, lai-lai. Lepas tu kalau ada orang berkenaan tu, dia panggil lah, "Long, pau." Lom pun datang lah. Kak nak pau apa, kalau lelaki ke perempuan ke, tak ada masalah untuk lom nak Jepang. Sebelum lom jual pau, lom nega, macam-macam lom nega. Dulu lom kerja, dulu sekali lom kerja kilang.
Lepas tu dalam masa kerja kilang, masa tu kita gawat. Bila gawat, Isnin Jumaat kerja, Rabu tak kerja, Khamis tak kerja. Maknanya lo jadi letih. Jadi lo rasa apa benda cara lo nak hidup. Masa tu lo anak 3 orang. Lepas tu lo mesin rumput dulu. Pergi ke rumah orang ni mesin rumput lah. Macam kerja kampung, kata dunia kerja. Lepas tu tak tahu macam mana member tanya lo anak jepau lah. Nak lah, tapi modal banyak lah sikit. Berapa? 20,000. Mana juga loh, sebab 20,000 mana nak cari duit, ada RM2 je ni, 2,000 cari mana? Tak apalah macam ni. Tak apalah, lepas tu long salah pengenalan, habis sial kat loh. Habis harta benda dia, rantai, cincin, subang, gelang, habis loh kata. Razali dibantu oleh isterinya Zamzam binti Osman, 43 tahun. Mereka mempunyai 6 orang anak dan menerima bantuan modal dan peralatan dari Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, MUIP. Kata silap lah pada satu hari tu member dia cakap, "Loh, tu dekat BP tu ada tempat mengadu hair ni kau." Mana cakap MUIP? Mana dekat BP? Mana jalan nak pergi ke Kuantan lah. Oh, kat Pramu tu. Pramu. Lepas tu kebetulan tu dia cakap dia dapat minta ambil barang biru juga, barang pinjaman. Bukan barang apa nama dia panggil? Barang bantuan ni. Bantuan. Lepas tu kebetulan jadi lo isi barang. Jadi kita dalam tak lama tu dekat nak puasa, dia orang bayar duit zakat nak bagi ambil tu lupa dapat cek dengan harga 3,000. Dia buat belanja lo nak support PAU. Daripada keluarga lo, alhamdulillah, daripada isteri lo sampai ke anak-anak lo tak ada masalah menjaga PAU ni untuk lo. Tak sempat nak menjaga ke apa ke, dia orang boleh handle. Kerana dia orang pandai tolong lo macam mana. Walaupun masa tu keadaan lo tak ada ke cakap tolong jual PAU, dia orang boleh tolong handle, dia orang boleh dia. Anak-anak lo okey, tak ada masalah. Sama ada lelaki, sama ada perempuan. Kecil, besar, jalan terus. Saya selalu memberikan sokongan supaya terus menjual dalam bisnes ni, sebab bagi saya tak ada saingan. Alhamdulillah di pekan ni tak ada saingan. Seperti contoh, kalau seorang jual cendol, tak lama pula ada lagi cendolnya. Jadi saya rasa bagus, teruskan lagi. Jadi saya sentiasa memberi sokongan supaya lagipun tak nampak bisnes lain yang dapat membantu kami sekeluarga melainkan bisnes PAU ni. Saya sentiasa membantu dia, macam dia nak pergi tu, kita tolong setting dulu apa yang patut, isi air, bekal dia, duit shilling, semua sediakan. Dia bawa saja. Dia start niaga pukul 3, jadi sampai malam. Itu waktu dia. Sampai malam lah, pukul 12 ke pukul 1, selagi cukup bekal. Kalau masa ada keramaian, tak cukup, kita balik tambah. Anak-anak akan hantar lagi. Seperti kalau yang banyaknya hari raya, orang balik kan, air korban, air Cina, cuti sekolah memang ramai. Dalam pada masa yang sama tu adalah 2-3 pegawai pejabat agama datang tengok lo, tanya dia pantau lo meniaga ke okey ke lo, tak apa, tak ada masalah. Dia tetap apa lah lo jalan teruslah, jalan meniaga je boleh meniaga. Dah berapa banyak yang ambil stok, lepas tu yang dah jual? Cicil lo rasa lo nak tambah lagi motor sekarang ni, lo dah ada 1, tambah lagi 2, lepas tu lo seboleh seberapa yang ada. Sebab apa? Sebenarnya banyak orang yang tak dapat makan PAU lagi. Sebab lo, kita seminggu ada 7 hari, lo direct, maknanya ada satu kampung tak lepas, maknanya ada kampung yang lo lepas. Maknanya mungkin kawan-kawan lo juga, kalau ada, bolehlah lo kalau nak jual PAU dekat tempat-tempat yang lo selalu di Eng Hong, di Share, di hospital dan sewaktu ni. Harapan masa depan supaya saya dapat mengembangkan lagi perniagaan PAU ini, memandangkan ianya sangat memberangsangkanlah, sebab PAU ni juga boleh dijual musim panas, musim hujan. Musim hujan pun sangat laku sebab panas kan. Kalau kita meniaga cendol ke apa, musim hujan dah tak boleh nak jual. Jadi saya harap dapat kembangkan ke seni di sekitar sinilah. Kita nampak mereka yang berpotensi boleh dikembangkan lagi. Pertamanya kita juga berbincang dengan pihak tekun di mana akan mendapatkan modal-modal yang lebih besar, tetapi melalui pinjaman, yang mana saya rasa dengan adanya pinjaman mudah begini, mereka akan lebih merasakan tanggungjawab dan untuk memastikan bahawa projek itu berdaya maju.
Kemudian keduanya kita telah juga bincang dengan pihak Amanat Ikhtiar Malaysia yang mana mereka juga menawarkan pinjaman, dan saya percaya projek ini boleh dibesarkan lagi ke peringkat mungkin daripada 3-4 ribu kepada 10 ribu bagi setiap-tiap individu, yang mana kita juga bercadang untuk mengikuti nasihat mungkin membiayai sebahagian projek AIM itu untuk membelikan modal untuk lori bagi mereka menjaja, dan dengan modal mungkin 10 ribu. Dan dengan cara ini kita pergi ke tahap lebih tinggi lah, maknanya berpotensi akan dikembangkan perniagaan dia di samping mereka itu mengambil secara pinjaman supaya dia lebih berupa satu usahawan daripada semata-mata menerima bantuan pada majlis. Dengan tahap demikian, dengan track record yang telah kita lihat di AIM itu, maka mereka ini berpotensi sehingga boleh menjadi pembayar zakat kepada pusat zakat. Kata orang, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kerana usahanya yang bersungguh-sungguh, Razali telah berjaya di dalam perniagaannya. Mungkin disebabkan sikapnya yang mudah mesra dan senang bersembang dengan semua orang, sama ada yang baru dikenali atau sudah lama, tidak kira pangkat atau umur. Mungkin itu yang menjadi tarikan. Selain dari itu, beliau juga sentiasa bersikap lebih kurang sahaja dengan pelanggan apabila tidak ada wang shilling untuk dipulangkan. Satu kelebihan suami saya ni, dia peramah, jadi saya tak nampak kalau orang lain yang jual. Dah pernah orang yang lain cuba, dia tak nak beli, tak nak lah. Padahal power yang sama, makanan yang sama, motor roda 3 juga, tapi lebih kepada suami ni. Bila dia ada, orang suka belilah. Mungkin daya penarik dia. Itu yang saya nampak dari segi peramah dia. Mungkin sifat dia suka bagi sedekah, macam beli banyak sikit ada kurang. Jadi orang suka membeli. Bagi lo sangatlah ribuan terima kasihnya, amat-amat lah. Lo sangat-sangat puas hati, lepas tu lo dengan bangganya lo ucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Pahang sudi membagi lo sumbangan yang berharga bagi lo. Kepada para asnaf, jangan takut untuk mulakan langkah seperti mereka. Tahniah juga diucapkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Tunjukkan kebolehan anda bersama membina tamadun ummah. Sampai sini saja untuk rancangan kita pada hari ini. Berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia.